Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk topik pembelajaran yang baru iaitu topik bab 5 perniagaan dan keusahawanan. Okey, dalam buku teks awak tu awak boleh buka muka surat 221. Ini yang kita akan belajar pada hari ini iaitu 5.2 prosedur memulakan perniagaan. Dan ini merupakan objektif pembelajaran yang akan kita pelajari iaitu 5.2.1 menerangkan pelbagai bentuk dan ciri-ciri organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liability. Okey, baiklah. Yang pertama, kita perlu mengetahui jenis milikan perniagaan. Jenis milikan perniagaan ini terbahagi kepada 5 seperti yang awak nampak pada slide ini. Yang pertama, kita akan pergi satu persatu. Okey, kita akan tengok dulu kepada jenis milikan tunggal. Okey, jenis milikan tunggal ini dalam milikan, perniagaan ini dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Maksudnya, dia ada seorang pemilik sahaja, tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4, seorang sahaja. Untuk sumber modal, diperoleh daripada simpanan sendiri atau pinjaman daripada saudara mara ataupun daripada bank. Okey, bagi liability, menanggung liability yang tidak terhad. Jika perniagaan gagal, peniaga perlu menjelaskan hutang dengan menggunakan harta persendirian. Okey, yang kedua kita pergi kepada jenis milikan perkongsian. Kita akan tengok kepada milikan sumber modal dan liability. Okey, dalam milikan untuk perkongsian ini, perniagaan dimiliki oleh 2 hingga 20 orang rakan kongsi. Okey, wow, banyak tu. Untuk perkongsian kita ada 2 hingga 20 orang ya. Perkongsian untuk bank rakan kongsi tidak boleh melebihi 10 orang. Bagi sumber modal, modal disumbangkan oleh rakan kongsi mengikut kadar yang telah dipersetujui dalam perjanjian perkongsian. Okey, bagi liability, setiap rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad. Harta perkongsian boleh dituntut untuk membayar hutang perniagaan. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis milikan yang ketiga iaitu syarikat sendirian berhad. Ramai yang ingin memulakan perniagaan sendiri sama ada perniagaan secara online, contohnya Shopee, Lazada ataupun perniagaan secara offline. Disebabkan tidak suka bekerja dengan orang lain ataupun kita sendiri nak jadi bos, pasti ada di antara kita pernah dengar perkataan sendirian berhad ataupun dipendekkan menjadi SDN-BHD. Okay, jom kita tengok milikan sumber modal dan liability bagi syarikat sendirian berhad ini. Pemilik syarikat ini hendaklah lebih dari 1 orang individu atau sekurang-kurangnya 2 orang. Sendirian berhad dikategorikan sebagai syarikat yang ditubuhkan bawah jenis syarikat berhad yang dihadkan oleh saham. Saham syarikat ini juga tidak boleh dijual kepada orang awam ataupun orang ramai. Okey, baiklah, bagi modal untuk syarikat sendirian berhad ini kita peroleh daripada jualan saham kepada orang persendirian. Okey, maksud orang persendirian itu di sini adalah kepada pemilik syarikat sendirian berhad itu sendiri ataupun daripada pemilik syarikat itu sendirilah, tetapi tidak melebihi 50 orang. Okey, kalau kurang tak apa. Lah, bagi liability untuk syarikat sendirian berhad ini, liability pemegang saham terhad setakat jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Maksudnya berapa modal yang dikeluarkan. Contohnya, syarikat ini mengeluarkan modal RM10,000.
Jadi, syarikat tersebut perlulah membayar RM10,000 balik untuk hutang. Jadi, itu adalah maksudnya di mana sebanyak mana modal yang kita keluarkan, maka sebanyak itulah liability yang perlu kita bayar. Syarikat awam berhad berbeza dengan syarikat sendirian berhad dari segi penawarannya. Perkataan awam bermaksud saham boleh ditawarkan kepada orang ramai ataupun orang awam. Maksudnya liability ini adalah hutang ni kita tak boleh untuk gunakan aset seperti kita gunakan rumah, kereta kita jual kereta kita untuk bayar hutang. Kita tidak boleh. Yang kita boleh guna hanyalah modal yang kita laburkan sahaja. Okey, contohnya kita laburkan modal RM30,000. Jadi kita kena guna modal yang kita laburkan sahaja. Yang terakhir sekali adalah koperasi. Okey, apakah koperasi ini? Koperasi merupakan perniagaan yang dijalankan oleh sekumpulan individu secara sukarela untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Koperasi perlulah didaftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). Perkataan koperasi hendaklah menjadi sebahagian daripada nama tiap-tiap koperasi yang didaftarkan di bawah akta ini. Liability bagi koperasi adalah setiap ahli koperasi menanggung liability terhad. Ahli koperasi hanya akan rugi setakat jumlah yang dilaburkan sahaja.